pun rindukan awak semua. Ya. Tak sama, amat tersemat di hati. We rise. We heal. We overcome. Chill Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alj. Saya Amira. Assalamualaikum, dan saya Kai. Assalamualaikum, saya Aidil. Alhamdulillah, kita semua masih lagi berada dalam segmen Chill Ramadan, episod last bulan Ramadan. Oh ya, dah episod last. Ya, dah episod last lah. Tahu dah. Sedihnya bulan Ramadan dah nak habis dah. Itulah. Kan guys, cepat je masa berlalu. Tak apa, banyakkan ibadah. Lagi-lagi bulan Ramadan ni. Betul. Sebelum tu nak umumkan yang kita ada host jemputan pada hari ini, iaitu Aidil. Si Aidil. Guys, sebelum ni kita ada episod 1, episod 2 dan kita dah bincangkan tentang memori-memori dalam PRS dengan senior-senior PRS. Tapi hari ni kita nak buat apa Apa kata this time kita orang buat pasal bulan Ramadan. Okay. Saya nak share sikit. Sekarang kan kita tengah dalam bulan Ramadan. So saya nak cerita satu peristiwa yang terjadi dekat Ramadan ni. Peristiwa tu adalah Allah turunkan kitab-kitab di dunia. Antara kitab-kitab tersebut ialah kitab Zabur dan Nabi Dawud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah. Punya pada Ramadan yang di dalamnya turunnya Al-Quran. Ya, betul. Kalau kita nak cerita tentang keistimewaan yang lain pula, contohnya macam sebuah peristiwa Perang Badar. Cuba teka, siapa tentera yang menang dalam Perang Badar? Islam. Islam. Betul. Passion Islam. Betul. Okay, korang jangan lupa juga peristiwa pembukaan Kota Mekah dan yang kita belajar time form 4. Ingat lagi tak? Oh, ingat. So, peristiwa ni berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-6 Hijrah. Tanpa buang masa lah, kita nak jemput seorang istimewa yang boleh terangkan lagi kepada kita tentang bulan Ramadan yang mulia ni. So, kita nak jemput, cuba teka kita nak jemput siapa? Kalau mesti Ustazah kan? Ustazah lah mesti kan? Siapa Ustazah? Sekejap. Okey lah, kita bagi tahu masuk Umi Siti Fatimah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk. Alhamdulillah. Apa cerita ni? Kita nak borak-borak sikit lah dengan Umi tentang masalah-masalah agama ni, sebab ramai murid-murid kat Smart ni dia nak tanya pasal bulan Ramadan. Cuma dia tak tahu nak tanya kat siapa. So inilah platform kita nak jawab soalan-soalan diorang. Okay Umi? Boleh? Dah nak habis puasa dah pun. Tak apa kita. Tak apa. Ada seminggu lagi. Janji kita dapat tahu. Aku tak tanya awal-awal. Puasa ke tak ni? Umi tanya dulu, puasa ke tak? Alhamdulillah puasa. Puasa. Okay, sebelum tu Umi, kita orang nak cakap selamat Hari Guru Umi kepada Umi. Terima kasih ajar kita orang dulu sampai jadi sekarang. Umi ajar tak sempat habis. Yelah tu, Umi dah pindah dah. Nak tanyalah, Umi bulan Ramadan ni, Umi selalu buat apa je kat rumah bulan-bulan Ramadan ni, time-time PKP ni? Bulan puasa, masak je lah. Masak je lah. Tapi itu yang rutin sebagai curi rumah lah sekarang ni. Kan? Sebab cuti curi rumah. Tapi kita
tak lupa juga tanggungjawab kita yang sebenarnya kan. Betul? Tanggungjawab tak apa. Puasa kan. Kita masa ni lagi tambah amalan-amalan kita, betul tak? Betul, lagi-lagi sebelum malam takhir ni. Betul. Okey lah Umi, kita nak masuk terus kepada soalan sebab masa pun tak banyak kau Umi kan. Okey, so semua soalan-soalan ni Haji ambil daripada Instagram Haji. Waktu tu Haji ada tanya budak-budak dekat Seri Keramat, dan diorang nak tanya sangat dekat Umi tentang bulan Ramadan ni. Antara dia, okey, soalan yang pertama, okey, apakah kebaikan yang boleh kita dapat dalam bulan puasa ni? Banyak kebaikan dia. Okey. Umat Islam ni kenapa kita tak sama dengan agama lain? Agama lain pun ada puasa juga sebenarnya tau. Dia ada puasa dia, tapi macam ada contohlah agama Hindu, puasa dia lain. Kan cara puasa dia lain, ada yang tak sampai 1 hari tak makan apa semua kan. Tapi Islam ni dia ajar kita dah cantik dah. Jadi dia ada masa dia daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, betul tak? Jadi itu masa dia. Agak-agak apa diet yang orang sekarang tu buat ni, trend-trend orang sekarang ni. Aku tak reti bab-bab ni. Diet apa Mira? Kis? Yang artis-artis kita buat sekarang ni, pernah dengar tak? Diet IF tu. Dia dalam masa berapa jam tu dia tak boleh makan. Bagus tu sebenarnya. Dia ambil idea daripada puasa kita ni. Betul. Jadi yang kita buat ni sebenarnya bagus untuk kita rehatkan badan kita kan. Kita bukan makan je tak habis-habis kan. Jadi bila kita puasa, kita rehatkan kita punya. Betul. So dari puasa ni kita boleh dapat banyak kelebihan dia lah. Lagi-lagi terutama dalam bab kesihatan lah kan Umi. Sebab dia puasa ni melatih kita dari segi rohani dan jasmani. Maksudnya pada rohani jiwa kita. Bila kita puasa, kita menahan sabar. Betul tak? Kita tak boleh buat, tak boleh cakap benda tak elok, tak boleh banyak benda yang kita kena jaga. Kan? Lepas tu dari segi jasad, kita boleh sihatkan badan kita lah, tubuh badan kita. Puasa ni boleh menghapuskan dosa tau. Betul. Orang yang berpuasa, dosa-dosa kita yang pernah kita buat dulu-dulu tu boleh dihapuskan. Okey. Kemudian satu lagi, doa kita dimakbulkan. Jadi macam awak ni nak SPM kan. Masa ni banyak berdoa. Terutamanya masa solat tahajud, buat solat hajat. Okey. InsyaAllah Mi. InsyaAllah kita orang semua yang tengok ni kita akan praktikkan. Masa ni lah dipanggil all out lah kita punya ibadat. Sebab masa ni lah nak kerja Lailatul Qadar lagi kan. Masa tu lah malaikat akan angkat doa kita ke langit. Jadi masa ni awak buatlah solat hajat. Solat hajat tu kalau boleh setiap waktu buat. InsyaAllah. Setiap waktu buat. Setiap waktu InsyaAllah. Setiap waktu. Lepas tu doa banyak-banyak masa, terutamanya masa kita nak buka puasa tu. Nak buka puasa doa tu antara masa yang mustajab untuk kita. Mustajab doa. Masa bulan puasa ni juga pintu syurga Ar-Rayyan dibuka. Ar-Rayyan. Yang puasa dapat peluang untuk masuk ke syurga Ar-Rayyan. InsyaAllah. Itu antara kelebihan orang-orang yang berpuasa lah. InsyaAllah kita antara yang akan masuk guna pintu syurga Ar-Rayyan tu insyaAllah. Ar-Rayyan insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Kalau kita demam teruk, kita patut berpuasa ke Umi? Demam teruk sampai tak boleh bangun langsung. Kalau demam yang teruk ni, kalau dah tak larat tu tak payahlah puasa, tak wajib. Tapi ada tapi. Tapi apa? Kena ganti. Kalau awak tertinggal 1 hari, gantilah 1 hari. Kalau tertinggal 10 hari, gantilah 10 hari. Ganti 10 hari. Sebab kita kira berhutang. Dah berhutang, gantilah balik. Tapi kalau kita macam kita tak tahu berapa bilangan kita tinggal tu, macam mana? Kalau kita tak tahu sampai kita puas hati lah kita dah ganti. Sebab tu macam contoh lah, dia bagi contoh analogi.
kalau orang ni dia berhutang, dia tak ingat lah dia hutang banyak mana. Awak hutang katalah pernah berhutang dengan orang, awak tak ingat berapa. Jadi awak rasa biar bayar lebih ke bayar kurang? Kena bayar lebih lah. Bayar lebih. Kita tak tahu kan, takut kita berhutang lagi biar kita bayar lebih. Macam tu juga dengan puasa. Kita tak tahu kita berapa hari dia tinggal. Sebab tu kita puasa sekali selagi boleh kita puasa. Di samping kita buat yang sunat, yang wajib tu kita kena ganti dulu. Betul. Okey Umi, lain lagi saya nak tanya Okey, dalam bulan Ramadan ni, lagi-lagi kita dekat pengakhiran bulan Ramadan ni, macam mana kita nak tingkatkan lagi iman kita? Ini sebenarnya puasa ni melatih kita untuk jadi baik tau. Untuk jadi baik. Dan kalau boleh, janganlah lepas puasa buat balik perangai lama. Maksudnya lepas puasa berterusan lah. Maksudnya kita sambung perangai bayar amalan kita masa bulan puasa ni. Betul. Diteruskan sampai selepas puasa. Antaranya biasanya kita orang buat apa bulan puasa? Tadarus kan? Tadarus. Jangan lepas puasa dah tak baca Quran lah. Dah tutup dah Quran. Berhabuk Al-Quran. Teruskan. Lepas tu solat sunat. Buat tak masa ni? Masa bulan puasa semua buat. Kan? Teruskan. Tarawih apa semua tak. Habis puasa tarawih tak ada lah. Tarawih. Lepas puasa ni buatlah yang tahajud tu. Faham. Berterusan. Jadi maksudnya selama 30 hari ni kita praktis. Selepas puasa kita teruskan. Lepas tu masa puasa orang banyak sedekah, betul tak? Betul. Tengok yang Ustaz Ibit Liu macam mana kan. Sebab tu kita orang Islam digalakkan supaya kita kaya, supaya kita boleh tolong orang Islam yang lain. Betul. Kita kena ikut contoh dia lah. Antara cara tu kita tingkatkan keimanan. Tapi itu masa puasa ni kita kenal lah Allah. Tengok sifat-sifat Allah, Asma'ul Husna, Allah sifat dia mana. Itu antara cara untuk tingkatkan iman kita lah. Maksudnya kalau kita nak tingkatkan iman kita, maksudnya kita jangan tinggal apa yang kita dah buat waktu bulan puasa, kan? Ya, maintain. Sebaiknya maintain. Tak Maintain. masuk syurga rayyan kan? Betul. Okey. Ya. Okey, untuk soalan keempat, saya rasa ni soalan paling hit lah. Ya ke? Sebenarnya untuk orang yang bangun sahur atau yang lupa nak bangun sahur. So, Umi, macam mana tips nak tahan lapar dan tahan dahaga? Sebab setengah orang susah. Itulah sebenarnya puasa ni hikmah dia. Kita menahan, memang pun disebut puasa tu menahan lapar dan dahaga tu. Merasai keperitan umat Islam yang susah. Tapi ada tips lah sebenarnya kita tahan lapar dan dahaga ni. Okey, nak tahu. Nak tahu tak tips dia? Catat kat mana? Catat. Sebenarnya tahu tak baca surah Al-Kawthar? Inna a'tainakal Kawthar. Macam Nabi ajar kita sebaik-baiknya kita lewatkan sahur, betul tak? Betul. Yang tak sahur ni memanglah dia akan lapar sebab dia dah lebih jam daripada masa dia puasa kan. Sebab kita Nabi ajar kita dah cantik dah. Jadi kita lewatkan masa sahur tu. Last kali lepas kita makan, dah tak nak makan apa-apa lagi dah. Last kali minum air kosong. 3 kali baca surah Al-Kawthar. 3 kali. Lepas tu minum 3 teguk. Minum 3 teguk. Kalau lah air tu terlebih, ada lebihan air tu, dah tak payah teguk lagi dah. Oh, tak payah guna dah. Maknanya lepas tu, itu last lah kita punya, maksudnya kita nak start puasa dah. 3 teguk air tu. Ataupun ada satu cara ni, lepas minum tu tuang air yang lebih tu tuang dekat tangan, sapu dekat leher kita. Tu betul lah. Sebab apa surah Al-Kawthar? Sebab apa Umi? Sebab Al-Kawthar ni kan nama satu sungai. Sungai ni air dia lebih putih daripada susu, daripada madu, dan lebih wangi daripada haruman kasturi. Okey, Umi, macam mana kita nak dapat ketenangan dalam bulan Ramadan ni? Sebab sekarang, kalau tengok,
sekarang kan banyak masalah, contohnya macam COVID-19, masalah dari segi emosi dengan fizikal. So macam mana untuk orang yang berpuasa ni kita nak dapat ketenangan, Betul. ketenangan jiwa, Masalah apa tu? emosi ke, Okay, emosi lah Kecil, ketenangan tertekan. lah, ketenangan. Kan. Kalau nak tenang, selalu ingat Allah lah. Cara nak ingat Allah macam mana? Banyakkan zikir. Istighfar, Banyakkan berzikir. Lepas tu, berwuduk. berwudu. Kalau rasa tak tenang, ambil wuduk. Sebab kan Betul. benda yang tak tenang ni selalunya syaitan. Kan? Syaitan. Jadi bila kita wuduk, syaitan kan api kan? Bila kita ambil wuduk, wuduk ni air. Tu apa jadi air curah dekat api? Padam kan? Ada. Lepas tu baca Quran, Jaidi dah khatam banyak kali kan? Ya, Kita berfikiran positif, positif. positif. Betul. Awak kan PRS, Betul. ajar orang supaya sentiasa positif. Betul. So kita pun kena InsyaAllah. apply lah apa yang kita ajar orang Betul. kan? Betul. Positif. Lepas tu syukur, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul. Betul. Jangan tengok orang, Jangan tengok orang. kita syukur dengan diri kita. Tak payah tengok orang. Tengok sendiri dulu. Betul. Tengok diri sendiri. Lepas tu cuba isi masa dengan benda-benda yang berfaedah. Bila tak tenang, lagi dilayan. Lagi dilayan perasaan tu. Dengar pula lagu-lagu yang buang pula Allah lagi. Sendu-sendu kan. Tak payah dilayan. Okay, soalan seterusnya Umi. Kalau kita bersuci, lepas tu kita berkumur, lepas tu kita tertelan, batal tak puasa? Betul ke tersengaja ke? Ter. Dia kalau tak sengaja tak apa. Tak sengaja tak apa. Tapi kalau sengaja apa jadi? Batal. Batal. Jadi ingat kalau nak gosok gigi tu sebelum Zohor lah. Lepas Zohor dah makruh lah. Dah makruh. Okay. Umi, kalau kita tengah sahur, tengah makan, lepas tu azan, apa kena buat? Tiba-tiba azan. Kita pernah buat je ni. Macam pernah buat Benar. Tengah-tengah makanan dalam mulut dah ni. Tahu tak? Ha. Makanan dalam mulut dah. Jangan tengah azan, zup Pernah buat. Pernah dengar waktu imsak? Pernah dengar? Maksudnya 10 minit sebelum subuh ada waktu imsak. Maksudnya kita get ready. Masa tu lah kita, kalau boleh kita stop makanan masa tu. Ready lah. Kalau boleh, keluarkan apa yang dalam mulut kita, kumur. Okay? Okay, soalan nombor 8. Dalam bulan Ramadan ni kan ada banyak ibadah sunat yang kita akan buat kan. Contoh macam tadarus. Okay, soalan dia, macam mana nak seronok dalam buat ibadah dalam bulan Ramadan ni? Kita nak seronok, biasanya Allah dah janjikan tau malam Lailatul Qadar untuk kita. Apa ada kelebihan Lailatul Qadar? Pernah dengar tak apa kelebihan dia? Lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam tu ibadat kita sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan tu lebih kurang 84 tahun. Kita mampu hidup sampai kita belum tentu lagi sampai usia tu kan. Betul. Jadi bayangkan kita beribadat selama tu, pahala dia dapat banyak masa 83 tahun, 84 tahun. Masa banyak lagi tak? Banyak ada. Boleh lagi untuk. Boleh. Okay ni ya. Boleh. Lailatul Qadar malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Betul tak? 10 malam terakhir ni yang ganjil. Kalau malam yang ganjil tu bila? 21, 21, 23. 25, 27, 29. Tapi janganlah yang genap tu tak buat langsung. Betul. Kita tak tahu sebabnya dia turun serentak, kita tak tahu bila. Betul. Jadi maksudnya kita kena sentiasa buat. Kena sentiasa buat ibadat. Betul. Jadi macam mana kita nak dapatkan banyak doa? Nampak tak? Oh, ni. Ingat. Cuba baca sikit. Baca.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca apa makna dia? Okey, Aidil baca. Idea Okey. makna apa? Okey, makna dia, ya Allah, engkau maha pemaaf dan engkau mencintai orang yang meminta maaf. Kerananya maafkanlah aku. Oh, Bagi peluang untuk kita minta ampun. betul. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tempat kita yang bagus, yang baik di akhirat nanti. Jadi maksudnya kalau kita tahu ganjaran dia, automatik kita akan seronok lah bila kita buat ibadat. Betul. Yang ke-9, Okey, apa dia? macam tadi yang Umi cakap, berkumur selepas waktu Zuhur makruh. Okay, soalan dia, apa perkara-perkara makruh yang lain yang kita buat, yang kita tak boleh buat waktu bulan Ramadan? Apa tadi? Berkumur, jangan berlebihan, betul tak? Betul? Okey, kalau berlebihan jadi makruh. Yang kedua, masukkan air ke dalam hidung. Kita wuduk, kita masuk air dalam hidung. Boleh, tapi jangan sampai telan lah merasa makanan. Rasa sampai satu sudu telan. Maksudnya tak telan pun sampai lebih-lebih pula. Itu dah jadi makruh. Betul lah. Betul. Tak berbekam, menderma darah pun boleh jadi makruh. Dia tak batal tapi makruh. Makruh. Oh. Lepas tu gosok gigi tadi kan Umi cakap tadi. Gosok gigi selepas Lepas terbit matahari. Zuhur. Kemudian bercakap perkara yang sia-sia. Itu pun makruh. Betul. Sembang berapu-rapu tak apa-apa kan. Lepas tu tidur sepanjang hari. Ramai buat. Tidur je Ramai kan. buat. Sampai tidur sepanjang hari. Tidur bangun. Kan apa orang panggil dia buka puasa baru bangun. Itu dah jadi. Dekat 5 jam, 6 jam cukup. Jangan tidur sampai berbuka. Kan? Betul. Itu teruk Sebab lah. apa macam Nabi kenapa dia tidur sekejap? Nabi tidur juga tapi sekejap je. Kenapa? Sebab nak qiyamul lail. Sebab Nabi nak qiyamul lail. Itu dah antara perkara yang makruh di bulan puasa. Kita dah sampai ni, sebenarnya soalan bonus ni sebab soalan ni macam okay, so soalan dia macam ni Umi. Kalau kita banyak menangis waktu bulan puasa, makruh ke? Sebab hati banyak disakiti. Nangis kenapa? Putus cinta ni. Cinta ke? Putus cinta ni. Tengok aduh ya. Kiss yang nangis. Kalau nangis tak batal. Kecuali kalau dia tertelan air mata dia. Nangis sampai telan air mata. Masing-masing. Batal lah. Kalau nangis tak batal puasa. Umi, ni untuk perempuan lah. Kalau perempuan yang datang bulan, apa tips yang diorang boleh buat dalam bulan Ramadan? So diorang tak boleh puasa, tak boleh baca Quran. Zikir boleh tak? Boleh kan? Boleh. Boleh. Lepas tu Quran walaupun kita tak baca, tapi kita boleh tengok dia punya terjemahan dia. Terjemahan Boleh baca tapi jangan dizahirkan bacaan dia. Boleh Dalam tapi hati. jangan sentuh Quran yang masa Quran tu, Quran terjemahan boleh. Kita boleh baca. Banyak zikir, banyak selawat. Kan? Rindu sebenarnya nak jumpa awak tapi Itulah. keadaan pun kebetulan kita pula kena keadaan macam ni. So beginilah caranya untuk kita berjumpa, betul tak? So yang sepatutnya kalau nak jumpa Umi boleh juga kita buat macam ni. Buat lagi macam ni. Betul, Kan? betul. So Umi, last pesanan kepada kita orang, terutamanya anak-anak Smart, apa yang Umi nak pesan dengan kita orang? Last. Yang rindu dengan Umi. Yalah, Ya, yelah. Umi pun rindukan awak semua. Tak sama Yang sekarang. sebab Seri Rahmat tersemat di hati. Tersemat di hati. Tersemat. Semat di hati. Umi dah berapa tahun dekat Seri Kramat? Tahun 2008. Masuk.
Oh, dah lama. Lama ke? Bulan 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Memang tapi memang Umi target satu sekolah 10 tahun. Umi tak Oh, nak ni lama. special sikit. Tapi ni Tapi si Rahmat special sikit. special sikit lebih sikit lah. Lebih sikit. Sekolah yang sekarang ni sekolah yang keempat lah. Oh, sekolah keempat. Dalam banyak-banyak sekolah, sekolah mana yang paling best? Of course lah Seri Rahmat kan. Of course Seri lah. Rahmat. Of course lah. Ya, Special. Special. ya macam ni. Okay, sekarang kita dah sampai ke penghujung segmen. So, terima kasih Umi sebab join kita orang Terima pagi. kasih Umi. Hargai sangat-sangat masa yang Umi bagi. Hampir sejam juga kita cakap. Hampir sejam. Hampir sejam. Semoga apa yang kita bincang ni bermanfaat lah, terutamanya dekat kita orang seorang pelajar bila nak tempuh bulan puasa. Tak kisahlah tahun ni ataupun tahun depan, insyaAllah ini bermanfaat ni. Terima kasih. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Umi. Harapnya macam tu lah. Sama bukan untuk awak, untuk Umi juga. Betul. Kan, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Okey. Terima kasih. Terima kasih Umi. Okay. Kirim salam dekat kawan-kawan yang lain. InsyaAllah. Okey, cakap dengan diorang Umi InsyaAllah. Umi rindu orang. 5 AB, 5 Ali. 5 Ali. Memang Umi sayang. Eh. Dah termasuklah adik-adik awak. Allah Umi. Okay, last ni. Okay Umi.